Kemudian dalam hadis Nabi ada mengajarkan kepada kita untuk minta supaya ilmu kita tu bermanfaat dalam diri kita. Okey. Apakah ta'rifan ilmu tu bagi manfaat? Kan Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari menuntut ilmu yang tidak bermanfaat. Ada juga kan ilmu yang tidak bermanfaat, kita minta lindung daripada itu. Ta'rifan ilmu bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat? Yang pertamanya, ilmu tu dapat menjawab keperluan hidup kita. Itu ilmu bermanfaat. Dia boleh menjawab keperluan hidup kita. Contoh hari ini, katakan tuan-tuan dalam bidang ilmu fardu kifayah aini, ilmu perubatan contoh, boleh menjawab keperluan hidup. Orang sakit ini macam mana nak buat? Orang ni macam mana nak buat? Dia boleh menjawab persoalan hidup. Itu ta'rifan ilmu bermanfaat. Jadi kita disuruh untuk belajar ilmu dan ilmu bermanfaat. Kemudian contoh, katakan tuan-tuan ada belajar lah ilmu apa ya? Ilmu betulkan kereta lah. Ilmu betulkan kereta, ilmu pomen, ilmu mekanik, kan? Ilmu tu boleh menjawab persoalan hidup kita. Ada orang rosak kereta, faham rosak tu dekat mana. Bermanfaat lah. Maknanya dia boleh menjawab keperluan kehidupan kita tu. Itu masuk ilmu bermanfaat. Jadi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ya, ilmu tu sangat luas. Tapi ada keperluan ilmu pada tahun 2019 yang lebih perlu daripada 1950 contohnya. Jadi tumpukanlah ilmu-ilmu yang boleh menjawab persoalan. Ada kadang-kadang ilmu 2019 ada ilmu-ilmu yang perlu didahulukan berbanding dengan tahun 1950. Contoh apa? Contoh. Katakanlah ilmu benda-benda mengenai teknologi digital sekarang ni. Kan benda tu benda yang perlu belajar. Kan orang yang belajar business admin dekat universiti, mungkin sebahagian teori-teori bisnes yang dia belajar tahun 60-an punya, tahun 70-an punya. Tapi budak-budak muda sekarang ni ilmu bisnes dia ni FB marketing lah, IG marketing lah, email marketing lah. Dia lebih jadi boleh berniaga daripada orang-orang yang masuk universiti kadang-kadang. Sebab apa? Ilmu digital marketing tu lebih cepat sampai. Kan orang nak bisnes lebih cepat sampai daripada orang yang belajar teori-teori tinggi-tinggi ni. Kadang-kadang ada setengah-setengah ilmu tu perlu didahulukan. Sebab ta'rifan ilmu bermanfaat, yang pertamanya dia menjawab keperluan kita, keperluan kehidupan kita tu. Yang kedua, apakah ta'rifan ilmu bermanfaat? Kita belajar ilmu itu dia sehingga menjadi bahasa dalaman. Sehingga menjadi bahasa dalaman kita, monolog hidup kita. Kalau tuan-tuan belajar ilmu agama bertahun-tahun, benda agama tak jadi bahasa dalaman, maknanya belum dapat manfaat ilmu tu pada tuan-tuan sekalian. Dia jadi bahasa dalaman. Sampai ilmu tu, contoh katakan kita dengar kuliah setiap pagi kita dengar kuliah dekat masjid negeri ni, dan ilmu tu jadi bahasa dalaman. Contohnya kita belajar ilmu pasal menjadi isteri solehah, tiba-tiba geram dekat laki, nak marah dekat laki, dia boleh stop. Tak boleh ni, berdosa ni lawan laki ni. Mana ilmu tu dah bermanfaat kat kita dah. Dia jadi bahasa dalaman yang stop benda-benda tak baik, ataupun bahasa dalaman untuk beri kekuatan buat benda baik. Contoh, ni kena taat pada mak ayah ni. Kena taat ni Allah suruh ni. So ada kekuatan nak taat. Itu ilmu bermanfaat. Saya nak bawa satu kisah tuan-tuan sekalian. Saya dalam dunia diving, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia diving, jadi agak tinggi jugalah. Saya dah sampai peringkat instruktor. Dan ini sudah Jabatan Bomba Malaysia sudah minta, dia panggil
ilmu diving ni luas. Dari satu segmen diving dipanggil public safety. Public safety ni yang cari mayat, yang cari bahan-bahan bukti. Sekarang ni kita tengah sampai dah mengajar bomba lah. Saya tengah mengajar bomba Seremban ya. Hari ni ada kelas dia. Okey. Satu cerita yang saya nak kongsikan adalah setahun sekali saya dijemput untuk ke US tau. Dalam 3 tahun dah dalam seminar diving ni. Dia buat setahun 2 kali saja. Setahun sekali, tapi dia rotate tempat. Tahun ni dekat Florida, tahun depan di Las Vegas. Saya pernah tanya, Las Vegas tu padang pasir, mana ada laut, kenapa buat kat sana? Rupa-rupanya sana dia punya tempat seminar yang terbesar, dewan-dewan seminar Las Vegas dengan Florida. Florida tu di Orlando Okey, satu hari saya dijemput dan waktu tu tahun tu ada dekat Las Vegas. Bayangkan ustaz pergi Las Vegas tapi purpose dia adalah diving. Okey. Rutin saya tuan-tuan sekalian, pagi saya akan pergi ke seminar, belajar. Petang saya balik, makan, saya akan tidur. Hari-hari rutin saya macam tu. Jadi dalam beberapa hari, waktu saya tengah makan petang tu, dah habis semua, grup-grup instruktor ni kumpul tau. Muhammad, aku nak makan engkau sekali boleh? Boleh lah, kita makan sekali. Jadi sambil-sambil tu berbual-bual lah saya dengan dia. Dia kata, Muhammad, kau tahu tak kita dekat mana ni? Kita tahu, kita kat Las Vegas. Kau tahu tak Las Vegas ni apa benda kat sini ada? Dia kata, apa benda ada? Kau Muslim kan? Muslim. Las Vegas ni upside down dengan Mekah. Kau tahu tak? Kalau Mekah tu tempat untuk holy man, Las Vegas ni untuk macam evil man lah. Untuk evil man. Upside down punya macam Mekah. Oh ya ke? Sini macam-macam benda ada tau. Oh ya ke? Tapi kan Muhammad, dia kata aku tengok kau ni orang baik lah. Saya kata, kenapa? Aku tengok kau punya rutin, pagi kau pergi kursus, petang kau balik, makan, kau tidur lah. Macam-macam ada tau kat Las Vegas ni. Muhammad, dia kata, aku rasa kau orang baik sebab aku nampak kau taklah pergi sana lah, pergi sini kan dekat Las Vegas ni. Tapi Muhammad, aku yakin kau baik bukan sebab Islam. Dia kata kau baik bukan sebab Islam. Kami semua ni Scientology ni orang yang tak ada agama tau. Dia bertuhankan sains. Ni guru-guru diving yang instruktor, yang guru dan diving ni percaya pada sains, tak percaya pada Tuhan-Tuhan ni, tak percaya pada agama. Saya kata, kenapa? Dia kata, kami tak percaya pada agama, kami Scientology. Kalau betul agama boleh bawa orang jadi baik, kenapa orang Yahudi bunuh orang Islam di Gaza? Itu agama Yahudi. Kalau betul agama boleh bawa orang jadi baik, kenapa orang Buddha bunuh orang Islam di Rohingya? Kalau betul agama boleh buat jadi orang baik, kenapa Bashar Assad bunuh orang Islam sendiri dekat Syria? Dia kata, kami Scientology, kami tak percaya pada agama. Aku tahu kau orang baik, tapi aku yakin kau baik bukan sebab agama. Kau baik sebab kau tu baik. Tuan-tuan sekalian, cuba bayangkan macam mana saya nak menjawab. Macam mana saya nak menjawab? Berselawat saya tu, apa aku nak jawab itu, Allahumma salli alaihi wasallam. Yalah, kuliah kat masjid, biasa orang tanya, ustaz, nak tanya ni ustaz. Sila tuan. Ini kunut ni wajib ke sunat saya kunut ni kan? Ceramah kat masjid kau tanya bab kunut, bab apa? Ini orang tanya. Okey, aku percaya Islam ni dia tak bawa, maknanya agama dia bukan bawa orang jadi baik. Saya berkata, okey, itu pandangan kau lah kan. Tapi bagi aku pula kan, Islam bawa orang jadi baik. Sebab apa? Sebab Islam agama yang bina monolog dalaman, bahasa dalaman kita. Islam bina bahasa dalaman. Sebab Islam berdasarkan tauhid yang jelas. Kita nak buat sesuatu kan, haram ni tak boleh, nanti Tuhan marah ni kan. Itu bahasa dalaman ini kena buat ni. Kalau tidak, nanti Tuhan marah ni. Itu bahasa dalaman. Sebab kita berdasarkan akidah yang memang jelas, akidah kita tu.
Jadi Islam agama yang bentuk bahasa dalaman. Saya kata kat dia. Sebab itu orang yang tak baik sekalipun, kalau dia masuk Islam, dia terbentuk bahasa dalaman. Orang kalau convert nak masuk Islam sebab apa, tuan-tuan sekalian? Orang convert masuk Islam sebab apa? Paling kurang nak kahwin. Paling kurang nak kahwin. Nak kahwin tu apa? Baiklah. Sebab nak kahwin. Nak bina keluarga. Paling kurang. Tapi orang keluar daripada Islam sebab apa? Oh, kita nak bebas, nak minum arak, apa nak berzina, nak duduk sekali. Tuan-tuan nampak tak? Kan? Orang convert masuk Islam sebab apa? Paling kurang nak kahwin, paling kurang itu alasan yang paling, dan bukan salah, bagus benda itu. Sebab nak bina keluarga, tak nak berzina. Kita nak bina keluarga betul-betul, paling kurang. Tapi orang kalau nak keluar daripada Islam, ni kalau kita cerita kat Indonesia kat mana, sebab apa tuan-tuan sekalian? Oh, sebab nak duduk bebas lah, nak ni lah apa semua. Nampak tak nilaian sebuah agama tu apa? Jadi Islam bina bahasa dan monolog dalaman. Dia stop kita daripada buat benda tak baik, ataupun dia encourage kita, dia semangatkan kita untuk benda-benda yang baik. Jadi diorang pun fikir, maybe yes, maybe no, I don't know. Diorang psikologi. Tapi soalan di sana tu saya nak, oh betul lah. Maksudnya, kan? Kalau kita belajar agama, okey, macam mana kita nak tahu ilmu tu bermanfaat? Yang keduanya, kita balik pada tajuk kita yang keduanya, ilmu tu menjadi bahasa dalaman kita. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, hari-hari kita dengar kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah zuhur, kita nak tahu ilmu tu bermanfaat ataupun tidak, kita ukur ada tak dia jadi bahasa dalaman ataupun tidak. Kalau tak jadi bahasa dalaman, maknanya kita kena cek kenapa ilmu ni tak bermanfaat bagi kita tu. Kan? Tapi kalau dia jadi bahasa dalaman, bagus. Anak kita hantar sekolah tahfiz, sekolah agama. Kenapa Ustaz? Saya hantar sekolah agama tiba perangai sama je. Maksudnya ilmu dia tu tak jadi bahasa dalaman lagi. So kita kena ajarlah macam mana boleh jadi bahasa dalaman. Barulah ilmu tu jadi bermanfaat bagi seseorang itu. Jadi kita boleh ukur tuan-tuan sekalian. Taklah kita tak tahu benda ni, at least kita tahu. Taklah kita dengar kuliah tapi tak ada apa-apa pun. Pemarah kita tak kurang, maki-maki tak kurang, kan? Lawan suami tak kurang. Maknanya kalau benda itu yang berlaku, maknanya ilmu tu tak jadi bahasa dalaman kita. Dan ada something wrong somewhere, maksudnya dalam diri kita tu, yang kita kena ubah dan upgrade kan. Mungkin niat kita belajar sebab apa, niat duduk dalam majlis ilmu sebab apa, kan? Niat tu penting juga tuan-tuan sekalian, sebab dia menjadi hala tuju pada kehidupan seorang. Kalau duduk dalam majlis ilmu, kan, niat dapat ilmu. Kalau duduk dalam majlis ilmu niat, alah, balik rumah ni bukan ada apa-apa lu pun, dengarlah ustaz ni nak membebel apa, dapatlah dengar ustaz membebel. Tapi kalau dengar nak belajar lah, dapat ilmu tuan-tuan sekalian. Niat sangat penting. Okey.